Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Facebook Malaysia Gazette yang menonton kami secara langsung hari ini. Bertuahnya kami dalam siri program Johor Memilih ini, kami berkesempatan sebenarnya mencari calon, mendengar telahan apakah kupasan-kupasan mereka. Tetapi hari ini sangat berbeza, sangat istimewa kerana kita akan bersama dengan Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita nak kupas beberapa isu, termasuklah isu yang kontroversi baru-baru ini. Saya perkenalkan kepada anda Datuk Seri Najib Tun Razak. Perlu diperkenalkan lagi kerana bosku auranya sangat besar sekali. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sebenarnya sebelum kita mulakan, saya tertarik dengan baju jersey ini Datuk Seri. Cantik. Ini diberi oleh Tengku Mahkota Johor. Dan special baju ni. Ya. Sebab di belakang tu ada nombor 11 dan nama bosku. Nama bosku. Kerana itu saya katakan aura bosku tu sangatlah besarnya sehingga kan Tengku Mahkota Johor juga memberikan menghadiahkan jersey ini. Baik, kepada pelayar, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau pandangan, boleh ajukan di ruangan komen. Baik Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat momentum PRN Johor buat kali ini? Saya rasa bila saya turun di peringkat akar umbi, sambutan terhadap Barisan Nasional menggalakkan. Alhamdulillah, di mana-mana saya pergi pun nampak sambutan tu, ada tempat tu boleh katakan hangat. Dan ini menunjukkan bahawa peningkatan momentum pilihan raya Johor ni ke arah Barisan Nasional. Dilihat setiap kali kehadiran Datuk Seri itu dilihat sebagai penyejuk mata lah untuk rakyat Johor. Orang kata sebagai figura hebat, mungkin sedikit sebanyak telah memberikan pencerahan, telah memberikan bahawa BN ini akan kembali di Johor. Ya, mereka tambah lebih yakin sebab mesej yang kita nak sampaikan nampaknya diterima bahawa pilihan raya negeri Johor ni adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Itu merupakan asasnya, prasyarat. Kalau nak merancang pembaharuan, nak membela rakyat, nak menentukan keyakinan dalam negeri, luar negeri, pada pelabur, nak buat dasar jangka pendek dan jangka panjang. Ini semua berpunca daripada terdapatnya sebuah kerajaan yang kokoh dan stabil. Baik. Apabila kita menyebut mengenai kerajaan yang stabil dan kukuh itu, kita telah pun kehilangan sebenarnya HSR sebelum ini apabila dibatalkan, dan bukan saja dibatalkan oleh kerajaan terdahulu, malah terpaksa membayar penalti. Dan terbaru dikabarkan projek ini akan bermula semula. Bermakna dia akan pergi ke langkah pertama semula. Komen Datuk Seri. Saya nampak benda ni begitu pelik sekali lah. Macam seolah-olah tak masuk akal. Ya? Kita dah buat, dah boleh dah katakan berada di ambang nak panggil tender terbuka dah. Waktu saya jadi Perdana Menteri dan bila kita kalah saja di waktu pilihan raya, projek ini telah ditangguh kemudian dibatalkan. Bila kita tangguh, kita kena bayar 30 ke berapa juta. Dan bila kita batalkan, kita terpaksa bayar 320 juta pada kerajaan Singapura. Tak pasal-pasal, kan? Lepas tu dalam manifesto Perikatan Nasional, Tan Sri Mahyudin mengumumkan bahawa dia nak kembalikan semula projek asal high speed rail. Sebab apa? Sebab orang Johor, ya, terutama sekali orang Muar. Saya pergi ke Muar, semua minta high speed rail dijalankan seperti zaman Barisan Nasional. Jadi maknanya sia-sialah kita bayar 350 juta pada Singapura. Betul-betul rugi. Ini duit rakyat. Sebab apa? Sebab politik. Sebab yang buat tu zaman BN, mereka batalkan. Tapi akhirnya terbukti bahawa apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan BN itulah betul. Itulah menepati kehendak rakyat. Itulah yang kita sebut sebagai satu game changer untuk negeri Johor. Baik.
game changer yang akan kata buat semula perkara yang telah dirancangkan. Itu Datuk Seri menyebut mengenai nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi ini yang saya nak ajukan sebenarnya, ini yang terbaru, paling latest apabila kita tahu pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini telah mengutus surat terbuka kepada pengundi-pengundi Johor. Kalau boleh saya bacakan sedikit antara intipati suratnya ya Datuk Seri. Dia kata dalam surat ini menerusi para yang ketiga, paragraf yang ketiga, satu kumpulan lama yang telah tewas di dalam PRU 14 kerana amat korup dan menghilangkan duit rakyat. Kumpulan ini dipimpin oleh Najib yang telah dihadap ke mahkamah dan didapati bersalah. Bersamanya ialah Zahid. Kemudian para yang keempat, yang melawan dengan parti pimpinan Najib dan sekutunya ialah parti baru yang tidak ada sejarah curi duit dan salah guna kuasa, iaitu Parti Pejuang Tanah Air. Terdapat juga parti-parti yang kecil. Ini surat baru bertarikh 4 Mac 2022. Melihat kepada inilah siri-siri yang orang kata tidak henti-henti menyebut nama Datuk Seri Najib dalam siri kempen, termasuklah surat-surat seperti ini. Komen Datuk Seri. Saya dapati bahawa dari segi fakta tu tidak benar dan tidak betul. Pertamanya, saya telah beritahu dan telah disahkan oleh mahkamah bahawa saya telah pulang balikkan duit itu, kan? Sudah terbukti dalam mahkamah. Jadi di mana saya dianggap sebagai mencuri duit rakyat? Satu. Yang kedua, zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri 22 tahun. Macam-macam berlaku. Termasuk kehilangan forex, ya. 31 bilion yang terbesar dalam sejarah negara kita. Cukup dahsyat kerugian. Dan banyak lagi, pewajar lah, proton lah, macam-macam perkara berlaku dalam zaman dia. Dan kalau cakap dalam segi peribadi, semua orang tahu anak-anak dia kaya raya. Anak-anak dia ada berpuluh-puluh syarikat. Anak saya tak ada syarikat tersenarai. Anak dia ada syarikat tersenarai. Ada kereta mewah yang banyak dan sebagainya. Jadi siapa yang sebenarnya kaya dalam negara kita? Ini semua orang tahu. Jadi tak payahlah Dr. Mahathir nak keluarkan surat menipu rakyat, mengabui mata rakyat. Saya sebab itulah, lagipun pilihan raya ini bukan saya yang bertanding. Ini masa depan rakyat Johor. Inilah kita mesti tentukan siapa yang mampu mentadbir negeri ini dengan baik dan siapa yang boleh menjamin masa depan yang cemerlang untuk negeri Johor. Dan kalau kita fikir tentang perkara ini, sudah tentulah kita nak ada kerajaan yang kompeten, kerajaan yang ada track record, kan? Sebab kita telah terbukti selama 60 tahun kita membawa perubahan kepada negara Malaysia pada keseluruhannya. Lagipun pengundi dah bijak. Pengundi boleh banding zaman BN, pengundi boleh banding zaman PH, dan pengundi boleh banding zaman PN. Jadi saya yakin insya-Allah mereka akan buat keputusan yang bijak, insya-Allah. Baik. Itu baru Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi kita melihat banyak juga ataupun ramai yang menggunakan media sosial menghentam Datuk Seri di PRN Johor ini. Datuk Seri sudah nyatakan bukan Datuk Seri yang bertanding. Tapi apakah ini dilihat sebagai tiada modal untuk pembangunan? Kalau kita lihat BN tampil dengan pelbagai dalam siri kempennya untuk membangunkan negeri. Pandangan Datuk Seri. Ya, memang soal pokoknya, apa dia sebenarnya soal fundamental, soal pokoknya. Soal pokoknya ialah kita mesti pilih mana-mana pihak yang mampu untuk menentukan kesejahteraan rakyat, yang ada agenda, yang kita yakin ada kemampuan. Pihak-pihak nak buat macam-macam tuduhan tu, perkara biasalah. Memanglah mereka tak ada modal. Sepatutnya kita buat perbandingan dari segi agenda. Tapi bukan saja janji. Dulu puak-puak ni janji kan. Puak PH yang diketuai oleh Dr. Mahathir janji macam-macam kan. Tentu ingat bila dah sebelum pilihan raya dia janji macam-macam. Lepas pilihan raya dia kata manifesto bukan kitab suci kan. Maknanya dia dah tipu rakyat, dah bohong rakyat. Takkan rakyat nak terima pembohongan sekali kedua ni. Apa dia cakap pun tak boleh pakai sebenarnya. Terbukti bahawa tak ada satu benda pun yang dia laksanakan berasas kepada janji sebelum PRU 14. Pada saya, ini pembohongan yang amat besar dalam sejarah politik tanah air kita.
Ndakkah orang masih lagi percaya pada orang yang telah bohong pada rakyat? Baik. Seterusnya, banyak soalan yang saya nak ajukan. Tetapi ini yang menariknya, kehadiran Datuk Seri baru-baru ini di kawasan Pasir Gudang, kalau saya tidak silap, dijemput oleh satu kumpulan berbangsa Tionghoa. Tetapi sebelum itu kita melihat BOSCU ataupun BN ditolak oleh masyarakat Cina. Tetapi kali ini, hari ini berbeza sekali. Apakah masyarakat Cina di Johor ini sudah terbuka mindanya, sudah terbuka hatinya untuk kembali bersama dengan BN? Saya pun terkejut, saya tak sangka dapat sambutan yang begitu luar biasa. Selama ini laungan bosku ni yang biasa dibuat oleh orang Melayu. Tapi kali ini orang Cina pula bertempik. Saya pun heran, kenapa? Dan ada juga bila saya tanya rakan-rakan saya, mengapa sebab berlaku perubahan ini? Mereka kata sekarang ni orang Cina dah sedar. Pada orang Cina, mereka mengutamakan ekonomi. Ya. Mereka nak ekonomi kita ni terus berkembang dan mereka nak pihak yang boleh membawa kepada sebuah ekonomi yang mampu memacu ekonomi dan pembangunan ekonomi yang pesat. Ini Cina nak, ekonomi. Jadi bila mereka buat perbandingan, bila ada PH dan dengan DAP dalam PH tu gagal kan menguruskan ekonomi yang baik, semuanya mengudum. Lepas tu kerajaan PN pun tak ada boleh memulihkan ekonomi. Jadi mereka teringat siapa dan zaman siapa yang mana mereka senang cari duit. Mereka senang berniaga. Mereka bursa saham melonjak begitu tinggi sekali. Pelabur berpusu-pusu datang ke Malaysia. Kita jadi perhatian seluruh dunia. Bila mereka fikir, mereka kata, nampaknya Barisan Nasional sajalah yang boleh menjamin bahawa kehendak mereka, iaitu ekonomi yang berkembang pesat dan mereka boleh buat duit, cakap mudah boleh buat duit, zaman Barisan Nasional. Kita melihat juga Johor, antara negeri terpenting di Malaysia ini, telah dalam tempoh 5 tahun ini ekonominya merudum. Dulu berada di tangga yang pertama, tetapi 5 tahun ini berada di tangga yang ke-8. Apakah kestabilan politik yang dijanjikan BN itu mampu mengukuhkan kembali ekonomi Johor seterusnya Malaysia? Saya yakin sebab kalau kita nak melabur, sebagai pelabur lah, kalau kita jadikan diri kita sebagai seorang pelabur, kita kena sebuah kerajaan yang ada kelangsungan yang agak lama. Sebab kalau asyik tukar kerajaan, tukar menteri besar, kita dah ada 3 menteri besar sejak PRU di negeri Johor ni. Jadi mereka takut dasar pun berubah. Bila pelabur tak ada keyakinan kelangsungan kerajaan, mereka kata, kita tunggu dulu. Wait and see, mereka kata. Jadi ini yang berlaku daripada tahun 2016, 2017, 2018, negeri Johor terima pelabur ataupun pelaburan yang tertinggi di Malaysia. Tertinggi di Malaysia. Nombor 1. Lepas tu dia melorot sampailah nombor 8. Kemuncaknya tahun 2017 tak silap saya. 17 ke 18. Negeri Johor terima 30 bilion. 30 bilion. Lepas tu tahun 2020 mengudum kepada 6 bilion. Tengok banyak bezanya kan. Sebab apa? Sebab ketiadaan kestabilan politik. Bukankah dakwaan yang menyatakan bahawa kestabilan politik yang dimainkan oleh BN ini sengaja mencipta amarah rakyat? Tidak. Rakyat dah faham sendiri. Ya. Rakyat tahu bahawa ini merupakan soal utama sekali. Dan sudah tentu kalau kita ada continuity, kita ada kelangsungan, yang akan menuntung ialah rakyat. Sebab bila kita nak merancang sesuatu, dia makan masa, kan? Pelaksanaan, merancang, membuat kertas kerja, mendapat kelulusan, melaksanakan, sebagainya makan masa. Jadi kalau 3 menteri besar dalam 3 tahun, saya nampak dia tidak membawa pada keyakinan bahawa sebuah pentadbiran itu boleh membawa kemajuan ataupun boleh memenuhi aspirasi rakyat.
Tadi kita menyebut mengenai masyarakat Tionghoa yang sudah kembali bersama dengan BN. Menerusi tinjauan Malaysia Gazette di Segamat Datuk Seri, rata-rata penduduk ataupun orang asli di sana menyatakan mereka kecewa dengan kerajaan selepas PRU14 dan mahu BN kembali, Barisan Nasional kembali di Johor. Kerana apa? Kerana mereka menyatakan bahawa banyak peruntukan telah disekat, apa yang telah dijanjikan, khususnya untuk orang asli itu. Betul. Sebab kita ada agenda untuk membawa kepada pembangunan yang seimbang. Waktu saya mengetuai kerajaan, itulah falsafah saya. Dan saya beri tumpuan khusus pada kumpulan B40. Kalau kita tanya kumpulan B40, rata-rata mereka kata bahawa mereka dapat macam-macam pada zaman saya. Termasuk golongan orang asli. Dan ini kerana apa? Kerana sasaran kita, dasar kita mensasarkan bahawa kumpulan B40 itu mesti kita perjuangkan untuk nasib mereka. Perjuangan B40 yang sekarang ini kita tahu kos hari hidup yang semakin tinggi, rakyat menderita dan sebagainya itu terpalit kerana kelonggaran ataupun ketidakcekapan kerajaan mungkin di Johor ini juga terpalit. Bagaimana Datuk Seri melihat kestabilan politik dan ekonomi ini, kerana kita melihat kalau Johor boleh maju kembali, dapat nombor 1, bermakna negeri-negeri lain juga akan mengikut rapat. Bagaimana proses itu? Ya, memang kalau kita dapat memulihkan ekonomi di negeri Johor, limpahannya akan dirasai oleh negeri-negeri yang lain. Dan salah satu daripada projek yang akan menjadi pemangkin kepada pemacuan ekonomi yang pesat di negeri Johor ialah high speed rail. Kalau kita buat projek high speed rail, dia merentasi mana? Negeri Johor, negeri Melaka, negeri Sembilan sampai Kuala Lumpur. Jadi keseluruhan negara kita akan dapat faedah daripada pelaksanaan projek ini. Bagaimana Datuk Seri melihat kempen-kempen sebegitu yang mahu mengembalikan perkara yang telah dirancangkan sebelum ini? Dia seolah-olah orang kata kesinambungan daripada projek yang tergendala. Sebab apa? Sebab bila PH ambil alih, mereka punya nawaitu mereka, mindset mereka, tak lain dan tak bukan ialah untuk membalas dendam. Jadi apa projek pun yang untuk kebaikan rakyat dan negara telah diubah ataupun lebih teruk lagi dibatalkan oleh mereka, termasuk high speed rail kan. Projek high speed rail, projek yang betul-betul memberi program, betul-betul memberi manfaat pada rakyat. Umpamanya klinik rakyat satu Malaysia tu, bayar RM1 boleh dapat rawatan, itu pun tak diteruskan lagi. Ini semua menunjukkan bahawa mereka ni main politik. Mereka nak balas dendam, walhal sepatutnya bila dah diberi mandat mentadbir, mereka mesti fikir tentang rakyat. Jangan hari ini nak salahkan orang lain. Rakyat dah bagi peluang pada PH 22 bulan. Apa kamu buat selama 22 bulan? Ini soal pokoknya. Jangan nak mengata orang lain. Politik ini bukanlah politik nak mengata-ngata orang, kan? Nak buat surat terbuka, asyik-asyik buat surat terbuka. Tapi bila orang rakyat fikir, bila dah beri peluang, dia mengecewakan rakyat. Dia bohong pada rakyat. Lepas tu dia gagal mentadbir dengan rakyat. Dan rakyat lagi susah zaman 22 bulan daripada zaman Barisan Nasional. Jadi tak payah buat surat-surat terbuka ni. Mengarut je. Baik, walaupun kita dalam siri PRN Johor ini, tetapi saya nak bawa sedikit kepada isu nasional yang mana menyatakan bahawa 22 bulan itu tempoh yang tak sempat nak buat apa-apa, Datuk Seri. Benarkah dalam satu pentadbiran kerajaan itu kena ambil masa 5 tahun baru boleh membuat sebarang dasar, ataupun sebenarnya boleh dibuat dalam masa yang singkat juga? Boleh. Pertamanya, saya pernah menjadi Perdana Menteri 9 tahun. Saya tahu 22 bulan pun boleh tunjuk. Tapi kalau buat keputusan yang tak betul, kan, yang salah, jadi semuanya melorotlah. Bursa saham yang naik hampir 1,900 jatuh. Lepas itu bergaduh dengan negara-negara luar sampai India, negara India tak nak beli sawit kita. Lepas itu program kita yang baik dibatalkan, dan GST itu. GST ni pokoknya kekuatan kewangan negara ni, keampuhan kewangan negara ni bergantung kepada sumber hasil. Kalau kita belanja,
Lepas itu tak ada tambah hasil, jual aset lagi. Ini saya tak masuk bab jual aset. Aset yang kita telah kumpul dalam khazanah apa semua, termasuk IHH, syarikat IHH yang kedua terbesarnya health care provider dalam dunia, in the world, dijual controlling controlling interest zaman PH dulu. Sampai sekarang ini saya tak tahu kenapa. Dan lebih berat daripada itu, ini menyentuh hati rakyat negeri Johor. Kenapa dia tak teruskan rayuan ICJ atas isu Pulau Batu Putih? Sampai sekarang, bila saya bangkit beberapa kali, senyap, sepi Dr. Mahathir. Saya nak tahu kenapa sampai hari ini kita kena desak dia. Ya? Desak dia, beritahu kenapa, bahasa orang Johor, kenapa awak lah. Kenapa awak tak teruskan rayuan itu dalam masa seminggu saja sebelum dibuat keputusan. Walhal kita telah jumpai bukti-bukti terbaru. New evidence yang membolehkan rayuan dibuat ke ICJ dan ICJ telah membenarkan rayuan dibuat oleh kerajaan Malaysia. Apakah itu bersifat politik? Saya tak tahulah, tanya dia lah. Tapi ini soal kedaulatan. Bila dah hilang kedaulatan, hilang selama-lamanya. Dan Pulau Batu Putih dah, rakyat Johor, negara dah kehilangan Pulau Batu Putih dan kawasannya selama-lamanya. Ini bukan satu isu yang boleh kita bawa main-main. Desakan demi desakan telah dibuat tetapi masih membisu. Itu perlu jawapan yang pantas sebenarnya, tetapi masih tidak ada jawapan. Sebaliknya asyik mencari kesalahan orang lain. Baik, kita melihat juga sentimen-sentimen parti lawan daripada Barisan Nasional tidak habis-habis menyerang peribadi seseorang berbanding kempen-kempen yang diketengahkan oleh BN. Apakah ini antara sebab Datuk Seri sudah katakan rakyat sudah bijak tetapi masih lagi menyerang peribadi? Mereka tak belajar dari segi kesilapan mereka. Setiap kali pilihan raya kecil, dah 7 kali berturut-turut, gunakan taktik yang sama, pun mereka kalah. Lepas itu di Melaka, di Sarawak, di Melaka pun kalah. Di Johor pun nak buat perkara yang sama. Jadi saya nampak dia orang ni betul-betul lah orang kata dah tak ada modal sama sekali dah. Tak ada dah. Ketandusan dah. Segala-gala idea pun, buah fikiran dah tak ada. Jadi politik dangkal ni, ya ini nak serang peribadi, ini politik kuno lah. Kita dah masuk zaman baru ni. Biarlah kita hormatlah kepandaian ataupun kebijaksanaan pengundi. Bagi tahulah apa nak buat. Bagi tahulah apa program baru. Bagilah mereka ini sesuatu keyakinan. Jangan duk serang-serang peribadi macam kita ni seolah memperbodohkan pengundi negeri Johor. Baik, itu juga bila kata serang peribadi itu terpaut, rakyat boleh terima dengan mudah fitnah dan sebagainya itu di media sosial, sehingga kan ada kalau lihat komen-komen negatif di media sosial. Apa yang boleh Datuk Sri katakan minda rakyat ini mudah sangat rapuh? Ada juga yang terima, tapi kalau kita tengok ya dalam komen-komen kan netizen, kadang-kadang dalam wall mereka sendiri rakyat kutuk mereka balik. Rakyat kata sudahlah, cukuplah, dah tua-tua ni, biarlah duduk atas tikar semayang lah, mainlah cucu. Ini semua kita tengok komen daripada rakyat. Ya ada yang terima, saya tak dapat nafikan. Tapi umumnya orang dah meluat sebenarnya. Dah letih nak dengar cerita macam ni dah. Betul. Berbalik kepada PRN Johor yang buat kali pertamanya pengundi 18 tahun akan menunaikan tanggungjawab. Komen Datuk Seri. Saya nampak kita tak boleh anggap kumpulan 18 ke atas ni bersifat anti-establishment. Mereka akan tengok pada siapa yang dapat memenuhi aspirasi mereka. Dan saya percaya kalau kita buat engagement dengan kumpulan 18 ni, mereka boleh menyokong kita juga, insya-Allah. Calon Menteri Besar daripada Barisan Nasional adalah Datuk Hasni Mohamad. Pandangan Datuk Seri daripada kacamata Datuk Seri terhadap beliau? Memang sesuai sebab saya tengok watak dia dengan personality dia memang sesuai. Sebagai seorang Menteri Besar, mempunyai fikiran yang begitu rasional,
tenang dan mudah didekati. Jadi saya percaya dia tak jadi apa-apa isu yang negatif. Saya percaya inilah yang disebut sebagai poster boy kita yang boleh memberi kemenangan pada Barisan Nasional, insya-Allah. Harapan Datuk Seri terhadap PRN Johor kali ke-15 ini? Tentulah kita nak menang kan. Kita nak menang dengan cemerlang, tapi saya tak nak sebut menang-menang. Apa yang saya nak tekankan sekarang ni, biar kita fokus ya. Fokus buat kerja dulu ya. Soal kemenangan insya-Allah akan datang kepada mereka yang benar-benar buat kerja dengan sepenuh hati. Baik, kita sudah habis banyak dah persoalan, tetapi ada satu lagi segmen. Saya nak repeat apa yang kita lakukan di Melaka dahulu, iaitu soalan pantas. Ini memang terkejut, semua orang tak tahu. Jadi saya nak tanyakan soalan pantas. Saya berikan satu pernyataan, Datuk Seri jawab satu pernyataan. Contoh Malaysia Gazette, Datuk Seri katakan terbaik contoh ya. Baik. Yang pertama, PRN Johor. Kestabilan. Okay. Barisan Nasional. Kemampuan tinggi. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tak relevan. Tak relevan. Baik. Netizen. Memberi pandangan yang berguna. Baik. Dan akhir sekali, Datuk Hasni Mohamad. Tepat. Tepat sekali jawapan Datuk Seri. Menutup program Johor Memilih ini, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang merupakan pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, juga merangkap Ahli Parlimen Pekan, kerana sudi bersama kami. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya Haslina AR Kamaluddin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.